Terlebih dahulu cuba kita lihat apakah objektif pembelajaran yang kita perlu capai. Okey, tajuknya ialah Raja Sinar. Jadi ada beberapa ya, kali ini banyak ya, beberapa objektif yang telah dicantumkan sekali ya. Topik Raja Sinar di sini pelajar perlu mencapai kemahiran melukis Raja Sinar bagi Kanta Cembung. Kita fokus terlebih dahulu bagi Kanta Cembung, melukis Raja Sinar bagi Kanta Cembung ya, untuk tujuan mencari image-nya lah, menentukan di mana terletak image-nya. Dan di situ juga kita perlu ya, selepas melukis Raja Sinar bagi Kanta Cembung, kita mesti juga berkeupayaan, berkebolehan mengenal pasti ya, menyatakan ciri image bagi Kanta Cembung serta menyatakan kedudukan image bagi Kanta Cembung. Jadi ada macam 3 in 1 lah, banyak perkara yang perlu dicapai ya sekaligus. Baik, kita lihat di sini sebenarnya ada berapa case? Ada 6 case ya, ada 6 case. 1, 2, 3, 4, 5, 6 case yang perlu pelajar sedar ya, bahawa bagi Kanta Cembung, image ni adalah berbeza-beza ya. Ciri image ni adalah berbeza-beza bergantung kepada tempat letaknya. Di mana letaknya objek tersebut. Baik, cikgu akan mula bukan daripada atas, cikgu mula daripada tengah-tengah dulu. Cikgu mula daripada tengah-tengah ini, lukisan ini ya, untuk mengulang kaji terlebih dahulu ya, mengulang kaji terlebih dahulu teknik kita melukis Raja Sinar. Baik, ini adalah gambar aja yang menunjukkan satu Kanta Cembung di sini, dan di tengah-tengahnya ia ada paksi kanta melalui pusat optik O. Jadi di kedua-dua belah kanta tersebut kita boleh tandakan F dengan huruf besar, F dengan huruf besar yang mewakili titik fokus. Jadi titik fokus di sebelah kanan, titik fokus di sebelah kiri. Kita juga boleh menandakan 2F yang mewakili jarak 2 kali ganda. Kalau di sini ialah 1F, maka di sini ialah 1 lagi F. Jumlah ialah 2F. Jumlah ialah 2F macam ini. Jumlah ialah 2F. Okey, sebab kita dapati bahawa ini ialah 1F, ya, jarak yang dipanggil sebagai 1F. Okay, sekejap, cikgu labelkan dulu. Ini dipanggil sebagai panjang fokus 1F. Okey, panjang fokus 1F. Okey, ini 1F. Daripada O, pusat optik sampai titik fokus dipanggil panjang fokus. Begitu juga dengan sebelah sini. Ya, sebelah sini kita juga boleh labelkan ini sebagai panjang fokus. Dan kita boleh lanjutkan jarak ini ya, supaya ada satu lagi jarak yang sama nilai dengan panjang fokus. Ini ialah satu lagi F macam itu. Begitu juga dengan sebelah kiri, saya boleh tandakan di sini satu lagi jarak yang merupakan F, yang sama nilai dengan F, sama nilai dengan F. Jadi akibat daripada itu F campur F jumlah 2F di sini, jumlah jarak 2F. Ini pun F campur F jumlah jarak 2F. Okey, itulah maksudnya. Baik. Jadi kita sambung. Okey, jadi setiap kali kita nak lukis Raja Sinar, kita kena ingat peraturannya ya. Ada 3 peraturan yang telah kita sebutkan sebelum ini. Baik, cuba kita lihat. Tetapi setiap Raja Sinar kita hanya gunakan 2 daripada sinar cahaya itu saja. Baik, yang pertama ialah kita akan, jadi terlebih dahulu kita mesti ada kanta, kita mesti ada paksi utama, kita mesti tandakan F, F, 2F, 2F macam itu. Kemudian kita akan tandakan satu sinar cahaya. Cikgu besarkan satu sinar cahaya yang berasal daripada anak panah ini, ya, daripada kepala anak panah ini, menuju ke kanta dan juga selari dengan paksi utama. Jadi garis merah ini dengan garis hijau ini mesti selari. Jadi sesuatu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, selari dengan paksi utama. Ya, garis merah dengan garis hijau ini mesti selari.
Jadi kalau menurut peraturan yang kita pakai semasa melukis gambar raja sinar, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, ke manakah dia akan pergi selepas itu? Pelajar-pelajar boleh tak anda beri jawapan? Sinar cahaya itu akan pergi ke kiri atau pergi ke kanan. Pelajar-pelajar terlebih dahulu mesti beritahu saya soalan ini, jawapan untuk soalan ini. Sinar cahaya pergi ke sebelah kiri ke atau sinar cahaya akan pergi ke sebelah kanan? Ini ialah satu, ini ialah dua. Pelajar-pelajar cuba jawab soalan ini sekarang. Satu atau dua. Okey, kasih Lei Kuan, Ziqing, Wing San, bagus. Zihong, Jing En, Nur Hidayah, Adillah, Pei Ting, Wei Kuan, Ming Jun, Kai Xing, Arya Hadira, Yu Ting Entong, Yen Lin, Karunisa, Kaya. Okey, Jungi, bagus. Ya, jadi dia pergi ke sebelah kanan. Pelajar-pelajar kalau hadir mesti jawab ya, sebab kamu perlu sedar PBB. Satu daripada aspek ialah pelajar, cikgu mesti lihat melalui pemerhatian penglibatan pelajar-pelajar ya. Jadi kalau pelajar tak jawab bermaksud pelajar tidak menguasai ya. Okey. Jadi nombor dua adalah betul. Nombor dua adalah betul. Sinar cahaya mesti masuk sebab ini ialah kanta. Kanta membenarkan sinar cahaya melaluinya. Ya, sinar cahaya melaluinya. Ya. Jadi seterusnya soalan kita ialah adakah dia melalui F ataupun dia akan melalui 2F. Pelajar-pelajar, bolehkah anda berikan pandangan anda sekarang? Adakah dia melalui 1F ke ataupun dia melalui 2F ini? Pilih jawapan anda, 1F atau 2F? 1 atau 2? Okey, kasih kata satu, Ziqing satu, Pei satu, Jing En satu, Lei Kuan satu, Zihong satu, Wing San No, Ya Hadira, Entong Yan Li, Lina Kai Xin Qi Yuan, Kai Yang, Alian Nabila, Ming Chun, Hidayah. Okey. Jadi betul semua sinar cahaya yang selari dengan paksi utama, selepas dibengkokkan oleh sinar cahaya dia akan pergi ke F. Tetapi kita tahu sinar cahaya itu bukannya sesuatu macam manusia atau satu objek yang mana boleh berhenti pada suatu tempat. Dia akan terus jalan sahaja. Dia akan terus, sinar cahaya akan terus bergerak. Okey, sinar cahaya akan terus bergerak ya. Jadi sebenarnya bukannya berhenti. Sebenarnya dia akan hilang bila dia kehabisan cahaya. Dia akan berhenti. Bukan berhenti, dia akan hilang bila sudah tidak ada cahaya. Ya, jadi kita lukiskan panjang ya. Okey, kemudian kita ada satu lagi sinar cahaya. Satu lagi sinar cahaya, kita sebenarnya ada tiga pilihan. Kita sudah lukis satu. Kita boleh lukis satu lagi. Satu lagi kita lukis daripada sekali lagi melalui titik asal ya, berasal daripada titik yang sama, iaitu kenapa begitu? Okey, sekejap ya. Jadi dia berasal daripada kepala anak panah juga, berasal daripada titik yang sama juga daripada kepala anak panah ini. Okey. Jadi kalau berasal daripada kepala anak panah ini, sekarang saya nak lukis dia macam mana pula? Jadi saya akan lukiskannya supaya melalui O. Melalui O. Okey. Jadi kalau melalui O, apakah yang nasibnya? Apakah yang akan terjadi selepas melalui O pula? Pelajar-pelajar cuba jawab soalan. Adakah dia akan cikgu berikan tiga pilihan ya. Pilihan pertama dia akan bengkok ke bawah, pilihan kedua dia akan teruskan perjalanannya dalam arahnya yang asal. Okey, dia akan teruskan arahnya yang asal, dan yang ketiga ialah dia akan bengkokkan dia akan bengkokkan lebih dekat macam ini. Jadi ada tiga pilihan. Pelajar-pelajar tolong pilih jawapan yang betul. Satu, dia akan bengkok macam ini. Dua, dia teruskan lintasannya dalam arah yang sama. Tiga, dia akan bengkokkan ke atas. Pilihan yang mana satu adalah betul. Satu, dua ataupun tiga. Satu, dua ataupun tiga. Pilih jawapan anda sekarang. Okey, Pei dua, Lei Kuan dua, Ziqing dua, Kasih dua, Hidayah dua, Wei Kuan dua. Okey, bagus semua ya. Zihong, Cindy, Qing En, Avian Nabila, Kai Xing Qi Yang, Kai Yang, Kolonisa,
Lina Chiang. Okay, you think yang Lin Hadira Minjun atau okey betul jawapannya lah dua. Yang sinar cahaya yang melalui pusat optik akan kekal dalam lintasan asalnya. Okey, so cikgu seperti inilah supaya dia lebih tepat. Macam ini. Jadi tengok. Jadi dia akan melalui O dan kekalkan lintasan lurusnya. Dan di mana mereka bersilang, kamu tengok sinar cahaya, ya, sinar cahaya ini, ya, yang berasal, ya, yang merah ini ialah sinar tuju. Sinar tuju. Yang merah ialah sinar tuju. Yang cikgu gunakan warna berbeza ini untuk menandakan bahawa ini adalah sinar biasan. Sinar biasan. Jadi kalau kita lihat dengan teliti, sinar biasan telah bersilang pada kedudukan ini, pada kedudukan ini. Dua sinar cahaya sudah bersilang pada kedudukan ini. Okey, jadi daripada itu kita tahu bahawa apabila sinar cahaya berasal, berasal dari sini, satu titik sini. Okey, kedua-dua sinar cahaya berasal dari sini, tetapi selepas itu bila dia bersilang di sini, maka di sinilah terbentuk image. Okey, di sinilah terbentuk image bagi objek tersebut. Maksudnya ialah ini ialah objek, iaitu tempat di mana mulanya sinar cahaya tersebut, maka inilah image dia. Okey, jadi kita boleh lukislah. Ya, kita boleh lukislah dia punya image macam ini. Okey, jadi image ni adalah macam ini. Macam inilah image-nya. Okey, image-nya macam ini. Jadi dia terbentuk pada kedudukan di mana sinar cahaya itu bersilang. Okey, jadi ada jumlah berapa anak panah? 1, 2, 3, 4. 2 untuk sinar tuju, 2 untuk sinar pembiasan. Okey, jadi sebenarnya ada satu lagi sinar cahaya yang kita lukis tetapi kita tak lukis sebab sudah mencukupi. Satu lagi sinar cahaya yang boleh kita lukis sebenarnya ialah sinar cahaya yang melalui F. Sinar cahaya yang melalui F. Kita boleh lukis tetapi kita tak mau lukis. Sebab sinar cahaya melalui F ini, sinar cahaya selepas melalui F ini, apa yang akan terjadi? Jadi mengikut peraturan yang kita telah pelajari dalam pelajaran lepas, selari dengan paksi utama dia akan dibengkokkan ke F, yang melalui O teruskan, yang melalui F pula bila dia sudah melalui F dan sampai kepada kanta, kita dapati dia akan menjadi selari. Dia akan menjadi selari dengan paksi utama. Dia akan selari dengan garis hijau itu. Jadi memang ketiga-tiganya akan bersilang pada tempat yang sama. Ya, tetapi oleh sebab dua sudah mencukupi, maka ini kita tak lukis. Biasanya ini kita tak lukis. Kalau pelajar nak lukis, tak ada masalah. Okey, itulah keadaannya. Ya, jadi kita akan ulang proses tersebut. Kita cuba ulang proses ini. Kita cuba ulang dengan cepat. Kita buat ya. Sinar cahaya berasal di sini. Cuba besarkan sikit. Sinar cahaya berasal dari sini. Okey, selari dengan paksi utama kan? Selari dengan paksi utama. Baik, ini selari dengan paksi utama. Kecilkan sikit. Okey, selari dengan paksi utama. Baik, kemudian satu lagi melalui O. Jadi ada dua. Satu melalui O, satu selari dengan paksi utama. Jadi apakah yang terjadi kepada setiap sinar cahaya? Memang jawapannya sama macam tadi. Ya, yang selari dengan paksi utama itu akan melalui F. Okey, yang selari dengan paksi utama akan melalui F. Jadi dia akan macam ini. Dia akan macam ini, melalui F. Okey, ini. Macam ini. Selari dari paksi utama dia akan melalui F. Kemudian yang melalui O pula, dia akan teruskan perjalanan seperti satu sinar cahaya yang tidak dibengkokkan. Dia akan melalui O, sinar cahaya yang melalui O ini dia akan teruskan. Itu. Okey, jadi kamu akan dapati bahawa okey, itulah.
Tetapi kita nak cari tempat di mana ya kedua-dua sinar cahaya itu bersilang. Jadi kita panjangkanlah sehingga semuanya bersilang. Okey, kita cuba pindahkan ini semua dulu. Okay. Jadi kita panjangkan sehingga dia bersilang. Jadi kalau panjangkan sehingga dia bersilang agaknya macam ini. Jadi tengok di sini persilangannya. Jadi kalau di sini persilangannya, maka inilah tempat di mana image akan terbentuk macam ini. Macam inilah keadaannya macam ini. Ini sini. Image ni akan terbentuk di sini. Inilah keadaannya. Okey, jadi dua sinar cahaya sudah mencukupi. Dua sinar cahaya sudah mencukupi. Okey, dan gambar yang ketiga, sekali lagi kamu kena lukis. Sabar ya pelajar-pelajar, kita lukis dengan cepat. Okey, nampak ni ada dua. Okey, jadi sekali lagi kita kena lukis. So, lukis, ini cikgu pindahkan ke tempat lain. Jadi sebenarnya sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah. Cuma nanti pelajar-pelajar kena ingat cirinya sahaja. Okey, baik. Cikgu besarkan lukisannya sekali lagi sebagai ulangan ya. Okey. Ini. Okey. Jadi dia mesti selari dengan paksi utama. Okey, selari dan paksi utama. Satu lagi mesti melalui O. Okey, satu lagi mesti melalui O. Macam ini. Dua sinar cahaya. Kali ini kalau kita nak pilih melalui F, dia tak sesuai. Yang tadi, dia nak melalui F boleh. Jadi pelajar-pelajar mesti juga ya membuat pilihan yang betul. Ini kalau cikgu pelajar nak lukis melalui F boleh. Ini nak melalui F tak sesuai. Ya, sebab dia tegak ke bawah tak sesuai. Okey. Baik, lepas itu apa yang terjadi kepada sinar cahaya yang sudah dibengkokkan? Ya, seperti biasa, yang selari dengan paksi utama itu akan pergi ke F. Macam ini ya, yang selari dengan paksi utama akan dibengkokkan supaya dia pergi ke S. Okey, cuba panjangkan lagi. Pergi ke F sini. Dan satu lagi, bila dia melalui O, dia akan teruskan. Jadi cikgu gunakan ini sebagai rujukan, cikgu letak di sini supaya cikgu boleh anggarkan arahnya melalui O. Kalau melalui O, dia akan terus dengan arah yang sama. Wow, panjang ni. Tengok, panjang, belum lagi bersilang. Jadi, memang tak boleh. Kamu tengok kedua-dua sinar cahaya itu sebenarnya macam selari. Ini ada ceritanya nanti. Jadi kamu tengok kedua-dua sinar cahaya itu adalah selari. Okey. Jadi kita sudah lukis yang ini. Nampaknya tak berjaya. Kita sudah lukis berapa? 1, 2, 3. 3 ini selari. Dia tak bersilang pula. Okey, tak bersilang. Okey, tak apa. Nanti kita balik kembali ke sini. Kita lukis satu lagi sinar cahaya sebagai case. Ya. Sebab kita memang kena bincang semua case ini nanti. So, cikgu lukiskan lagi sinar cahaya. Selari dengan paksi utama. Melalui O. Okey, kemudian selepas itu, apa yang terjadi kepada sinar cahaya yang dibengkokkan? Okey, macam ini. Jadi, di sini, dia akan bengkok ke F. Okey, macam ini. Yang satu lagi, dia mesti berasal dari sini dan melalui O, dia akan teruskan arah asalnya melalui O. Macam ini. Jadi, macam ini kita nampak dia bersilang. Macam ini. Okey, jadi kita sudah lukis berapa? 1, 2, berjaya. 3, berjaya. 4 tak berjaya. Tak lengkap. Jadi apakah ceritanya? Jadi sebenarnya semua gambar aja ini ada maksudnya. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa sinar cahaya berasal daripada titik pada objek ini dan image-nya terbentuk di sini. Macam ini keadaannya. Di sini macam ini keadaannya. Okey. Agaknya macam inilah sikit-sikit.
Okey. Sama. Macam ni. Okey. Jadi, cikgu nak highlight di sini sebenarnya ceritanya macam ni. Cuba lihat yang ini, case ini. 3 case ini, pelajar cuba banding. 1, 2, 3. 3 case ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nampak tak dia punya kesan? 1, 2, 3. Jadi sebenarnya yang ini, kita dapati bahawa dia memberi satu makna yang sangat penting. Yang pertama, kamu hafal yang ini. Kamu hafal yang ini, iaitu objek berada pada kedudukan 2F. Jadi bila kamu lukis gambar jas sinar, image-nya tepat pada kedudukan 2F juga. Tengok, ya, objek berada pada kedudukan 2F, image pun berada pada kedudukan 2F juga. Jadi U mewakili jarak objek 2F, V mewakili jarak objek 2F juga. U jarak objek 2F, V jarak image 2F, jarak image 2F. Okey, jarak image 2F. Dan sinar cahaya memang bersilang di sini. Kalau silang cahaya memang bersilang di sini, maka kita namakan ini sebagai image nyata. Image nyata. Image nyata. Image memang terbentuk di sini. Image betul-betul terbentuk di sini. Jadi, cuba kita isikan jadual. Objek berada pada 2F, jarak objek 2F, jarak image V juga sama dengan 2F. Image tersebut ialah image yang nyata. Dan kamu dapati bahawa image itu adalah terbalik, songsang. Dan kalau kamu tengok dari segi size, ya, kalau kamu tengok dari segi size, ya, dari segi size, ya, kamu bawa ini objek ini dan banding dengan size image, dia adalah sebenarnya sama. Dia sebenarnya sama size. Objek dengan image sebenarnya sama size. Ya, jadi apabila objek sama dengan 2F, jarak objek 2F, jarak image 2F, image betul-betul terbentuk di sini sebab silang cahaya betul-betul silang di sini. Jadi image ini dipanggil sebagai image yang nyata. Image yang nyata sebab sinar cahaya ada bersilang di sini. Jadi kita isi jadual U sama 2F, V sama 2F, image nyata songsang bermaksud terbalik dan dia sama saiz dengan objek. Dia sama saiz dengan objek. Okey, baris ini kita sudah isi nombor 4. Tetapi kalau saya gerakkan objek, ini ialah objek, bila saya gerakkan objek itu, dia akan masuk ke dalam. Bila dia masuk ke dalam, image akan terkeluar. Tengok sekali lagi, tengok dia punya perubahan. Objek di sini, image di sini. Ya, objek di 2F, image di 2F. Objek masuk ke dalam, image keluar. Ya, objek masuk ke dalam, image keluar. Lebih daripada 2F. Dan dia kelihatan lebih besar. Cuba lihat, saya letak objek di tepinya. Tengok, image adalah lebih besar. Image lebih besar daripada objek. Okey? Jadi di sini, sekali lagi sinar cahaya bersilang, maka memang image itu adalah image nyata. Betul-betul ada di situ image-nya. Okey, lebih besar, nyata dan dibesarkan. Maka kita tulis, bila kita letak kedudukan image objek ini masuk ke dalam. Jadi dia berada lebih jauh daripada 1F. Ini ialah jarak objek. Dia lebih panjang daripada 1F. Dia lebih panjang daripada 1F. Ini ialah 1F. Okay, ini ialah 1F. Jadi jarak objek lebih panjang daripada 1F. Okay. Tetapi tulis salah ni. Kita jarak objek lebih panjang daripada 1F. Tetapi dia lebih pendek daripada 2F. Dia tak sampai 2F. Okay, jarak objek sampai sini saja. Daripada O sampai ke sini sahaja. Jadi dia lebih dari 1F tetapi dia kurang daripada 2F. Sebab 2F kamu tengok sampai ke sini. 2F, ini 2F kan? 2F sampai ke sini. Jadi tengok jarak objek lebih daripada 1F tetapi kurang daripada 2F.
Okey, jadi U antara 1F dengan 2F. U ini antara 1F dengan 2F. Tak semestinya di tengah-tengah ya. Okey, jadi ini adalah case yang kita nak bincang. U antara 1F dengan 2F ini, kita dapati image-nya terkeluar lebih daripada 2F. Terkeluar lebih daripada 2F. Cuba lihat. Betul kan dia terkeluar daripada 2F. Jadi V ini. Ini ialah V. Daripada paksi kanta itu sampai kepada image. Jarak ini kita panggil sebagai V. Dan dia lebih daripada 2F. Lebih daripada 2F. Okey? Jadi bila kita isi jadual, objek di antara 1F dengan 2F, V lebih dari 2F, image-nya nyata sebab dia melibatkan sinar cahaya yang bersilang. Image-nya adalah songsang dan dia adalah dibesarkan, lebih besar daripada objek. Lebih besar daripada objek itu. Okey? Itulah keadaannya. Jadi kita sudah berjaya mengisi dua. Sekali lagi kita ulang balik. U pada 2F, V pada 2F, image pada 2F juga. Objek pada 2F, image pada 2F. Okey, U 2F, V 2F. Sama size objek dengan image, nyata songsang sama size. Bagaimana kita tahu nyata? Sebab sinar cahaya yang betul-betul bersilang bermaksud image betul-betul ada di situ. Okey. Kemudian, kalau kita gerakkan objek lebih dekat kepada kanta, image pula lebih jauh. Jadi ini U antara 1F dengan 2F, V lebih daripada 2F. Sekali lagi, sinar cahaya bersilang memanglah nyata, dia songsang dan dibesarkan. Ya, sebab sinar cahaya berasal di sini, bersilang di sini, inilah image pada titik ini. Ini pula objek kakinya, sinar cahaya sampai ke sini. Ini kakinya. Tengok, objek kaki melalui kanta, image kaki di sini macam itu. Okey? Jangan terlebih ada pelajar yang lukis macam ini, saya akan pangkat. Saya akan tandakan dia salah. Kalau lukis macam ini salah, kalau lukis macam ini pun salah. Tak boleh. Sebab sinar cahaya adalah lurus. Kalau dia berasal dari sini, dia melalui garis lurus ini, dia sampai ke sini saja. Jadi mesti tepat ini. Bukannya cincai-cincai sebarangan anak panah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, semua ini mesti ikut peraturan. Jangan suka-suka pelajar agak-agak di sini macam ini. Bukan macam ini, salah. Ini macam ini salah. Sebab kakinya mesti ada di fasa utama sebab sinar cahaya bergerak lurus. Jadi kalau objek di sini, image mesti ada di atas garis tersebut. Ini. Okey, dan juga bukan lebih. Tak boleh lebih juga. Tak boleh, salah. Ya, okey ya. Jadi itu semua sangat sensitif tau. Okey, cuba lihat kita sudah ada dua case. Kita lihat case yang ketiga. 2F, 2F. Sekarang saya akan gerakkan objek keluar. Nampak? Saya ulang sekali lagi. Objek, saya jauhkan dari kanta. Tengok dia jauhkan. Sekarang lihat pula apa yang terjadi kepada image. Image di sini. Ya. Tadi ialah ini kan. Sekarang ini. Tengok image sudah masuk ke dalam pula. Image lebih dekat. Objek lebih jauh, image lebih dekat. Ya. Jadi senang nak ingat. 2F, 2F, objek lebih dekat kepada kanta, image lebih jauh. 2F, 2F, objek lebih jauh, image lebih dekat. Jadi apakah ciri ini? Apakah ciri ini? Pelajar-pelajar cuba isikan. Apakah ciri ini pada pandangan anda? Case ini pula. Case ini. V lebih daripada 2F. V lebih daripada 2F. Sebab dia sudah keluar daripada 2F. Tetapi image sudah masuk ke dalam. Jadi, bila image sudah masuk ke dalam, bermaksud jarak ini, jarak ini, bagaimana kamu nak perihalkan jarak ini pula? Dia adalah lebih daripada 1F, kurang daripada 2F. Jadi macam inilah. Kita akan letak T, kurang daripada 2F, dan lebih daripada 1F. Macam itu. Apa ni? Macam ini. V lebih dari 1F, kurang dari 2F. Ya, panjang ini, panjang garis ini, melebihi 1F tetapi lebih pendek dari 2F.
Okey, dari segi ini kita lihat, okey, ini kita sudah ada sebagai jawapan untuk B. Cuba pelajar-pelajar isikan jadual itu pula. Sekarang saya akan letak di sini. Okey. Antara 1F dengan 2F ini. Baik, apakah teori itu? Ya atau nyata? Okey, pelajar typekan 1 atau 2, songsang atau tegak 1 atau 2, kemudian dibesarkan, dikecilkan, sama saiz. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okey, apakah jawapan anda? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Untuk case yang ini. Okey. 1, 2, 1, 2. Okey, ada jawapan bagus. Okey, 2, 1, 2. Okey, bagus, bagus, bagus. Ya, bagus. Okey, ya. Jadi, okay, bagus. Berapa orang tak ada? Ada. Ibnu Sina tak ada. Akil? Akil ada tak? Akil pun tak ada. Daniel Koyong pun tak ada juga. Okey. Jadi, betul jawapan semua. 2, iaitu dia nyata. Nyata. Min Jun, okey. Terima kasih Min Jun. Songsang. Okey. Songsang 2, 1. 2. Dikecilkan. Betul. Senang saja kan. Jadi sebenarnya senang nak ingat. Yang sebelah sini sama saiz, yang sebelah sini lebih kecil, sebelah sini lebih besar. Itu. Jadi itulah sebabnya penerangan cikgu mula dengan yang 2F dulu. Mula dengan 2F dulu. Ya, 2F dulu. Kalau dia ke kiri, image akan ke kiri, lebih kecil. Kalau dia ke kanan, objek lebih dekat dengan kanan, image lebih jauh dibesarkan macam itu. Okey? Baik. Jadi sekarang kita sudah lihat 3 case. Ada 3 case lagi. Ada 3 case lagi. Ya. 3 case lagi. Jadi macam mana kita nak ingat 3 case itu? Kita telah lukis ini tetapi nampaknya tak berjaya, dia tak bersilang. Sebenarnya apakah idea cerita tentang ini pula? Kenapa dia tak bersilang? Kalau dia tak bersilang, apakah maksudnya kalau dia tak bersilang? Itulah yang kita nak sekarang. Jadi sebenarnya kalau dia tak bersilang, kalau objek itu berada di F, memang sinar cahaya kita lukis ini dan dia akan jadi selari. Dan jikalau dia selari, sebenarnya pemerhati ada di sini. Pemerhati ada di sini. Pemerhati observer ada di sini. Mata pemerhati lah. Kalau pemerhati ada di sini dan dia menerima sinar cahaya yang selari. Sekarang perkataan kunci ialah selari. Kalau dia menerima sinar cahaya selari, bermaksud sinar cahaya itu seolah-olah. Jadi sekali lagi cikgu gunakan istilah seolah-olah. Jadi macam ini. Tengok. Dia selari macam ini. Okey, sekejap. Dia seolah-olah datang dari belakang. Sebab mata kita, bila mata kita menerima sinar cahaya, kita macam sinar cahaya itu hanya boleh bergerak lurus. Jadi bila sinar cahaya memasuki mata, kita anggap bahawa dia memang datang dari tempat ini. Dan jikalau sinar itu adalah selari, kedua-duanya sinar cahaya itu adalah selari, kamu gunakan pembaris dan panjangkanlah. Bermaksud sinar cahaya seolah-olah datang dari sini. Kalau sudah macam ini seolah-olah, maka sudah tidak perlu ada anak panah. Jangan ada anak panah. Jadi untuk garis putus-putus menandakan sesuatu yang sebenarnya tidak wujud. Suatu ilusi sahaja. Jadi pemerhati menerima sinar cahaya selari. Seolah-olah sinar cahaya datang lurus macam ini. Padahal sinar cahaya berasal dari sini. Sinar cahaya sebenarnya
berasal dari sini, tetapi bila masuk mata sebagai sinar cahaya selari, dia seolah-olah datang daripada tempat yang jauh. Okey, tempat yang jauh. Dan dengan itu, maka dia memberi ilusi kepada pemerhati bahawa benda itu adalah satu benda yang sangat besar macam ini. Sebab sinar cahaya di sini. Tapi seolah-olah datang daripada tempat yang jauh macam ini. Dan dengan saiz yang besar macam ini. Jadi, oleh sebab dia melibatkan ilusi ya, yang mana sinar cahaya itu sebenarnya tak wujud, maka imej ini sebenarnya adalah imej yang bukan betul-betul wujud. Jadi imej sedemikian dinamakan sebagai imej maya. Imej maya. Imej maya. Jadi kalau imej maya kita mesti gunakan garis putus-putus. Okey, garis putus-putus. Tak boleh gunakan garis lengkap. Mesti garis putus-putus. Sekejap ya. Cikgu gunakan ini. Mesti macam ini. Garis putus-putus. Okey. Tapi kakinya, itulah agaknya macam itulah. Sebab kita mesti ikut peraturan. Okey. Mesti dari macam ini. Okey. Jadi, imej akan terbentuk di infinity, di tempat yang sangat jauh. Ya, walaupun sebenarnya imej ada di sini, tetapi dia bila sinar cahaya selari, dia bermaksud seolah-olah dia sangat jauh. Macam itu maksudnya. Dan sangat besar. Jadi ingat, sinar cahaya berasal dari sini dan sinar cahaya seolah-olah datang dari sini, itulah sebabnya dia kepala di sini, kepala pun di sini. Jadi untuk case ini macam mana kita nak cerita? U sama dengan F. Ini case yang istimewa. U ini sama dengan F. Sangat istimewa. U sama dengan F. Sama dengan panjang fokus. Maka kesannya ialah macam ini. Kita gunakan ini. C-nya di infinity. Ini ialah simbol untuk infinity. Ini simbol untuk infinity. Infinity bermaksud sangat jauh. Ya, jarak imej sangat jauh. Infinity. Okey? Dan oleh sebab dia melibatkan garis putus-putus, gambaran sahaja, seolah-olah sinar cahaya datang dari tempat yang jauh, maka kita katakan imej itu adalah maya. Maya. Dia bukan betul-betul ada di situ. Maya. Ya, maya. Dan kita dapat lihat bahawa dia adalah tegak. Tetapi dia dibesarkan. Okey, dia dibesarkan. Maya sebab dia seolah-olah ada di situ tetapi sebenarnya tak ada. Yang sebenarnya objek di sini. Ya, imejnya kelihatan di sini. Tetapi imej kelihatan saja, bukan betul-betul ada di situ. Okey? Jadi kalau melibatkan sinar cahaya bersilang betul-betul, ini imej nyata, imej yang betul-betul ada di sini. Okey? Kalau tidak, kalau cuma melibatkan garis putus-putus, maka imej maya. Okey? Jadi itulah case yang keempat. Dan case ini sebenarnya adalah songsangan kepada case yang pertama ini yang cikgu tak buat. Cikgu buat tadi case yang kedua dulu. Case pertama ini. Objek sangat-sangat jauh pula. Apabila objek sangat-sangat jauh pula, kita gunakan rajah sinar cahaya yang sama. Lukis. Ini. Tetapi, sorry. Kalau sangat-sangat jauh, that means tak boleh. Kalau sangat-sangat jauh bermaksud kita tak gunakan ini. Kita gunakan satu teknik yang istimewa. Dia sangat-sangat jauh. Sehingga kita tak dapat lihat kedudukannya. Maka kita akan gunakan satu teknik yang lain. Kita akan gunakan teknik dua sinar cahaya selari. Kamu nak lukis macam mana pun boleh. Nak lukis macam ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini pun boleh. Mana-mana. Kamu lukis dua sinar cahaya selari. Satu melalui O, satu melalui F. Lukis dua sinar cahaya. Satu melalui O, satu melalui F. Ayo. Cikgu pilih kurve ini sikit. Contoh sikit. Jadi, satu melalui O, satu melalui F. Okey, yang penting ialah sinar cahaya itu mesti selari. Sebab perkataan kunci selari menunjukkan bahawa dia adalah jauh.
Kalau selari berkaitan dengan image, macam tadi, selari berkaitan dengan image, maka image di tempat yang sangat jauh. Tetapi kali ini objek di tempat yang sangat jauh, objek di tempat yang sangat jauh, jarak objek di infinity. Jarak objek di infinity sangat jauh, maka sinar cahaya bila sampai kepada kita, dia adalah selari. Okay? So, kamu boleh lukis macam mana, condong pun boleh. Tetapi cikgu pilih kecondongan ini. Yang penting ialah 2 garis selari. Dan kita tahu yang melalui O itu tetap melalui O. Tidak besok. Oh, tak mau. Cikgu gunakan ini. Yang melalui O tetap melalui O, lurus. Ini. Okey. Ini cikgu gunakan untuk rujukan. Tepat cikgu punya ramalannya. Bagus. Macam itu. Melalui. Tepat. Tetapi yang melalui F itu apakah yang terjadi? Yang melalui F itu, kita tahu yang melalui F dia akan menjadi selari dengan paksi utama. Macam ini. Selari dengan paksi utama. Okey, yang melalui F, selepas melalui kanta, dia menjadi selari dengan paksi utama. Jadi, kalau objek di tempat yang sangat-sangat jauh, misalnya matahari sangat jauh, sinar cahaya bila sampai kepada kanta, dia selari. Maka image bagi matahari akan terbentuk di pusat atau titik fokus bagi kanta tersebut. Itulah sebabnya kalau kita letak satu kanta penumpu, ya, dan tumpukan sinar cahaya, kenapa ni? Sekejap ya, cikgu bawa dia ke depan dulu. Bring to front. Ada masalah lah ini. Oh betul, sorry. Bring to back, bukan bring to front. Okay. Macam ni. Jadi kalau objek sangat-sangat jauh, sinar cahaya selari, maka sinar cahaya akan bertumpu di F. Jadi image berada tepat di F. Itulah sebabnya kanta penumpu bila diletak di hadapan sehelai kertas di sini, kertas itu akan terbakar. Kalau letak di sini kertas, ya, kertas akan terbakar. Sebab sinar cahaya semua tumpu di sini. Image bagi matahari ditumpu pada kertas tersebut. Bila letak kertas di sini, kertas akan terbakar. Kamu pun tahu idea ini kan? Kanta penumpu letak di hadapan kertas, sinar cahaya tumpu, maka kertas akan terbakar. Sebab image matahari tumpu di sini. Semua tenaga tumpu di sini. Okey? Jadi dengan case ini pula, kita dapati bahawa objek di infinity, image pula tepat berada pada kedudukan F ini. Ya, tepat berada pada kedudukan F ini. Macam ini. Macam ini. Jadi kita labelkan V sama dengan F. V sama dengan F. Itu. Sama. Jangan anak panah lagi. Okey, V sama dengan F. Okey, cuba pelajar-pelajar isikan ini. Kalau V sama dengan F bagi objek di infinity, apakah yang patut saya pilih? Maya, nyata, songsang, tegak, dibesarkan, dikecilkan, sama saiz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okey, pelajar cuba isikan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Dua, satu, dua, dua, satu, dua, dua, satu, dua. Okey, bagus. 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 Betul. Ya. Okey, bagus. 212, 212. Ya, bagus. Okey. Jadi, jawapan kita ialah ternyata sebab sinar cahaya memang bersilang di situ. Songsang, dia memang terbalik. Kemudian dikecilkan. Sebab matahari memang sangat-sangat besar, tetapi image-nya yang sangat kecil terbentuk di atas kertas tersebut. Kertas itu ada image matahari di situ, menyebabkan banyak cahaya tertumpu di situ sehingga dia
terbakar. Kan? Jadi tengok kita sudah tahu ada berapa kes? 1, 2, 3, 4, 5 kes sudah. Jadi bagi kes yang untuk memudahkan kamu belajar, cikgu sentiasa mula dengan kes 3 ini. Okey? 2F, 2F. Kalau objek lebih jauh, image lebih dekat. Dan image akan jadi lebih kecil. Ya? 2F, 2F. Kemudian kalau objek lebih dekat kepada kantar, image lebih jauh. Macam itu. Ini masuk, ini keluar. Nilainya tak sama ya. Ini mungkin masuk 1 milimeter, ini tak semestinya 1 milimeter. Ini mungkin 3 milimeter, 4 milimeter, 6 milimeter. Ya. Jarak, perubahan jaraknya tak sama ya. Tetapi dia pasti jadi lebih besar. Jadi 3 case ini kena ingatlah. Okey, 2F keluar, 2F masuk. Ini 3 case sudah. Kemudian ini objek jauh di infinity, image di F. Okay, objek di infinity, image di F. Dan case terbaliknya ialah kalau objek di F, image di infinity. Di sebelah yang sama, tengok di sebelah yang sama. Objek di sini, image di infinity. Jadi sebenarnya dia terbalik. Objek yang di infinity, image di F. Objek di infinity, tempat yang sangat jauh, image di F. Okey, macam retina lah, mata kamu pun sama. Ini adalah kanta bagi mata kamu. Bila kamu lihat objek yang lebih jauh, image itu jatuh di atas retina. Ini kedudukan retina kamu lah. Agaknya begitu. Okey, baik. Kemudian, kalau objek di kanta, image kelihatan sangat jauh. Ya, objek, bukan di kanta, di titik fokus, image sangat jauh. Okey, jadi sudah 5 case. Case yang akhir ini amat-amat penting. Case yang akhir ini amat-amat penting. Dia juga boleh berkemungkinan keluar dalam bahagian esei. Sebab dalam bahagian esei ada lukisan. Jadi mungkin kamu diminta melukis dalam bahagian ini. Okey, cuba case. Lihat case istimewa ini mesti ingat dia syaratnya ya. U kurang daripada F. U kurang daripada F. Iaitu sebab F ialah ini. F ialah okey. F ialah ini. Ini ialah panjang fokus F. Panjang fokus F. Tetapi jarak ini lebih pendek. Jarak objek daripada kanta lebih pendek daripada 1F. Ya, sebab ini ialah 1F. Ini ialah 1F. Tetapi jarak objek kurang panjang berbanding dengan 1F. Okey, jadi seperti biasa kita akan lukis satu sinar cahaya. Besarkan. Oh, terlalu besar. Oops, mana dia? Bawa ke depan. Okey. Sinar cahaya. Ini selari dengan paksi utama. Ini sinar yang kedua akan melalui O. Macam ini. Okey. Jadi apa yang akan terjadi pula kepada sinar cahaya itu? Seperti biasa, kita ingat yang melalui yang selari dari paksi utama itu mesti pergi ke F. Mesti pergi ke F. Okey, yang selari dengan paksi utama itu mesti pergi ke F. Inilah panjangkan sikit. Manakala yang melalui O itu akan teruskan melalui O. Mesti gunakan pembaris ya, tak boleh bengkok. Mesti lurus. Jadi itulah sebabnya cikgu selalu rujuk kepada yang asal. Jadi dia mesti lurus. Dia mesti lurus. Melalui O dia tidak pesong. Ini. Sini. Adakah kita salah? Kenapa dia semakin jauh dia tak bersilang pula kali ini? Alamak. Kalau tak bersilang bermaksud sinar cahaya itu bila dia memasuki mata, ini mata pemerhati, pemerhati di sini. Ini. Sinar cahaya memang ada banyak. Bukannya sinar cahaya tak masuk mata. Di dalam kawasan ini memang ada banyak sinar cahaya. Cuma kita lukis 2 sahaja. Ada banyak yang lain lagi. Okey? Bukannya terhad kepada 2. Tetapi kita lukis 2 sudah mencukupi. Jadi bila sinar cahaya memasuki mata pemerhati, sinar cahaya
seolah-olah, seolah-olah sekali lagi kita gunakan idea. Seolah-olah datang macam ini dari belakang macam ini. Seolah-olah macam ini. Okey, seolah-olah. Macam ini. Seolah-olah. Okey? Jadi kalau seolah-olah, that means imagination saja, imajinasi saja. Ya, sebab kita selalu terima sinar cahaya sebagai sinar selari. Itu ialah tanggapan kita. Begitu juga yang ini, bila dia masuk mata, dia seolah-olah datang dari belakang juga. Jadi kita juga gunakan pembaris dan panjangkannya sampai ke belakang. Macam ini. Ya, betul. Macam ini. Macam ini. Cukup. Jangan panjang sangat. Jadi seolah-olah berasal dari sini. Jadi apakah maksud? Apakah maksud ini? Apakah maksudnya? Maksudnya ialah sinar cahaya yang sepatutnya ada di sini, berasal dari sini, sekarang sudah masuk ke dalam mata pemerhati. Dan pemerhati pula anggap bahawa sinar cahaya bukan datang dari sini, tetapi datang dari sini. Jadi image-nya dilukis. Image-nya dilukis macam ini. Image-nya dilukis macam ini. Okey. Dan jelas bahawa ia melibatkan sinar cahaya yang bukannya betul-betul wujud. Gambaran sahaja. Ya, sinar cahaya itu bukannya betul-betul wujud. Yang betul-betul ada sinar cahaya ini semua. Yang garis lengkap. Yang ini bukan sinar cahaya yang benar-benar wujud. Ini ialah tanggapan pemerhati saja sinar cahaya ini. Jadi tak perlu ada anak panah. Dan dengan itu image ini apakah ciri image ini pula bagi pelajar-pelajar? Cuba pelajar-pelajar isikan dulu ini. Maya atau tegak, maya atau nyata, songsang atau tegak, kemudian dibesarkan, dikecilkan, sama saiz. Okey, pelajar pilih jawapan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 1. Okey, Ayah Hadira, Long Hao, Adlina, Ayah Nabila, Ziqing, Kasih, Lei Guan, Qing En, Xing Yi, Wei Guan, Kaiyang, Fei Ting, Lin Shan, Hidayah, Qiyang, Qiyuan, Yan Lin, Kai Xin, Ze Hong, Min Qi, Hairunisa, En Tong. Okey, bagus. Kayang ada ke? Macam saya tak jumpa Kayang. Kayang. Ada. Okey. Yuting pun ada. Tapi tak jawab ya. Okey. Jadi, melibatkan garis putus-putus, maka sinar cahaya cirinya ialah maya. 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 Dan dia adalah tegak. Tegak. Okey, dan dia dibesarkan. Dibesarkan. Itu. Jadi sebenarnya lukisan cikgu tidak betul. Macam ini tidak betul sebab kalau dia adalah maya, kita tak boleh lukiskannya sebagai garis yang lengkap. Mesti diwakili dengan garis putus-putus. Okey, mesti diwakili dengan garis putus-putus sebab dia bukan image yang betul-betul ada di sini. Apakah beza di antara image maya dengan nyata? Yang kalau kamu tengok kamu pandang diri di dalam cermin, itu ya image maya. Tetapi kalau kamu pergi ke di sekolah, selalu cikgu gunakan projector, okey, dan memaparkan image pada skrin, itu ialah image nyata. Yang cermin punya ialah maya. Yang projector punya ialah nyata. Sebab kalau kamu berdiri di hadapan projector, image itu jatuh di atas baju kamu. Jatuh di atas tangan kamu, jatuh di atas muka kamu. Memang image memang ada di situ. Dia akan terbentuk pada apa-apa permukaan yang ada di situ. Jadi itu ialah image nyata. Image nyata. Okey? Image nyata. Ya, jadi image yang boleh kita paparkan pada satu skrin
ialah image yang nyata. Kalau kita hanya dapat lihat sahaja tetapi tidak boleh paparkannya pada skrin, itu ialah maya. Okey, itu ialah maya. Baik. Kemudian kita akan sambung. Jadi kita dah habislah 6 kes itu. Oh, kita belum isi. Yang ini tak payah isi. Yang ini yang penting ialah di sebelah yang sama dengan objek. Itu sahaja. Dia terbentuk di sebelah yang sama dengan objek. Okey, yang itu sahaja idea dia. Alright. Kedudukannya tepat di mana kita tak perlu tuliskanlah. Yang lain kita boleh tulis julatnya, yang ini kita tak boleh. Kita cuma tahu dia di sebelah yang sama. Memang senang kita nak hafal. Ingat, kalau kamu tengok dalam semua gambar je ini, kalau image-nya terbentuk di sebelah yang bertentangan dengan objek kiri image kanan, kamu tengok. Nyata, 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 nyata. Kalau image terbentuk di sebelah yang sama dengan objek, dia sudah maya. Maya. Okay? So, nyata, 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 maya, maya. Begitu. Okay? Kemudian, kita lihat ya, objek dia punya pergerakannya, dia punya image punya pergerakan. Dia mula di F, kemudian antara F dengan 2F, kemudian 2F, lebih daripada 2F, kemudian infinity di sebelah sini. Kemudian di belakang image tersebut, di belakang objek tersebut. Okey? Jadi sebenarnya ada 6 kes. Satu kes ialah sangat jauh. Kemudian di sini satu kes ialah sangat jauh di belakang, di hadapan. Kes yang kedua dekat dengan 2F. Yang ketiga 2F. Yang keempat antara 1F dengan 2F. Yang kelima pada F. Yang keenam sudah masuk ke dalam sini, kurang daripada 2F. Ulang sekali lagi. Satu gambar saja pun boleh. Sangat jauh, number 1. Number 2 di sini, dekat dengan 2F. Number 3, 2F. Number 4, antara. Number 5, F. Number 6, kurang daripada 2F. Kurang daripada 1F. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 case. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan image pula akan mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 akan jatuh di sebelah sini. Dan 6 dekat dengan belakang sini. Okay? Ada 6 case ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Image pun sama, bermula dari F sini. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, sangat jauh. 6, dia lebih dekat sikit. Tetapi masih di belakang, mesti di belakang image. Mesti di belakang objek. Okay? Oops, apa benda ini? Okay. Jadi inilah case-case yang kamu perlu ingat. Okay? Case-case yang kamu perlu ingat. Okay? Jadi, kalau dari segi nyata dengan songsang, kena tengoklah. Image di sebelah yang bertentangan mesti nyata. Di sebelah yang sama, maya. Dan di 2F dia sama size. Sebelum 2F, image lebih kecil. Okay? Selepas 2F, dia pasti lebih besar. Jadi semuanya lebih besar. Ini lebih besar, lebih besar, lebih besar. Yang sebelumnya ialah lebih kecil, lebih kecil. Jadi dua case lebih kecil, sama size, dan lebih besar, lebih besar. Macam itu. Okey? Baik, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Semua ciri-ciri image yang dibentuk oleh kata cembung, ya, lukis wajah sinar, menentukan ciri image dan menentukan kedudukan image tersebut. Ya, ada apa-apa soalan tak pelajar-pelajar?